Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Puan Fazrina. Okey, so tengah hari ni, tengah hari ni kita sembang-sembang je. Saya pun tak ada topik khas. Jadi kalau ada yang nak bertanya ke, boleh je tanya soalan. Kalau ada yang nak cerita ke, boleh je bercerita. Cik kan, ikutlah dia nak bercerita kan, saya masukkan dia ke skrin. Salam Puan Suraya, Puan Aziza. Okay, so tengah hari ni kita lunch hour kan. Lunch hour pun tak panjang kan. Nanti pukul 2 mungkin dah masuk kerja. Kan. So mungkin ada nak bertanya pun boleh bertanya. Kalau masih ada yang masih lagi bercuti ke. Saya baru balik bercuti kan. Itu raya cuti raya Cina. Seminggu jugalah. Ini baru masuk office. Okay. 1 tahun 9 bulan tapi boleh cakap satu. Sebab satu sepatah ke? Apa maksud satu tu? Boleh cakap sepatah-sepatah ke? Okay, so kalau 1 tahun 9 bulan memang level dia masih lagi sepatah-sepatah. Dia belum lagi boleh buat ayat. Tapi kalau dah boleh buat ayat, ada yang dah boleh buat ayat, tak apalah. Baguslah. Tapi kalau tak boleh buat ayat lagi pun masih lagi normal kan untuk 1 tahun 9 bulan. Sebab biasanya kalau mengikutkan carta normal, paling lambat ataupun kebiasaannya anak-anak buat ayat 2 patah macam nak susu, nak tu, nak ni biasanya pada usia 2 tahun ataupun dekat-dekat 2 tahun. Okay, so kalau 1 tahun 9 masih lagi cakap single words, masih lagi normal. Cumanya kita nak tahu perkembangan bahasa anak tu okey ke ataupun tidak adalah melihat kepada berapakah bilangan perkataan yang anak dah sebut. Yang sepatah-sepatah tadi tu ada berapa. Okay, so kalau untuk setahun 9, so kalau dah ada berapakah bilangan yang kita pernah dengar anak sebut secara spontan, maksudnya sebut sendiri. Kan. So contohnya dia sebut perkataan nak, perkataan ball contohnya. Kan. Pagi tadi dengar sebut nak shoot. Okeylah tu. Kan. So kalau maksudnya kalau kata 1 tahun 9 boleh buat ayat 2 patah okey, kalau tak boleh lagi pun okey. Cuma masih lagi kena tambah dia punya vocab. And then kalau 1 tahun 9 dia kena ada biasanya purata kalau ada dalam 30 ke 50 perkataan tu okey. Bilangan vocab yang kita pernah dengar dia sebut. Bukan sehari guna tau. Maksudnya sepanjang dia bercakap tu kita pernah lah dengar dia sebut ball. Adalah perkataan yang dia kerap guna tu mungkin nak, mungkin mama, mungkin papa contohlah. Kan. So itu perkataan yang dia kerap guna, yang selalu kita selalu dengar dia sebut. So bilangan tu macam tu, 30 ke 50 tu okey. Kalau lagi banyak lagi bagus lah sebenarnya. Okay, so single words masih lagi okey. Tapi kalau 1 tahun 9 masih lagi sedikit sangat. Contohnya ada baru 5 je. Kan 1 tahun 9 sebut sepatah-sepatah single words tapi ada 5 je perkataan dia. Mungkin bawah 10, kurang daripada 10 perkataan yang dah disebut. So kalau yang itu kena lebih banyakkan bagi rangsangan bahasa lah sebab vocab dia sangat kurang untuk usia dia. Tak mencukupi. So nanti by the age of 2, by the age of 2 tahun takut vocab dia tak cukup, dia tak boleh nak buat ayat. Dia tak boleh buat, dia tak boleh nak berkomunikasi dengan efektif lah. Alright. Okay. Apa persediaan nak masuk PPKI? Okay. Ni lebih kepada persediaan nak masuk sekolah. Okay, persediaan nak masuk sekolah. Okay, dia macam ni tau. Sebelum kanak-kanak pergi ke akademik, kita panggil pergi ke akademik. Sebab PPKI ni pun dia untuk kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran lah. Right? Masalah pembelajaran. Cuma dia ikut anak tu. Sebenarnya anak ni kalau kita nak katalah persediaan yang sepatutnya bila nak ke sekolah ni, persediaan kena ada, mungkin kita nak tengok dari sudut bahasa dia. Bahasa ni bukan apa, maksudnya kefahaman dia. Dia faham tak bila kita bagi arahan, dia faham tak bila kita menyuruh buat sesuatu, boleh tak dia follow arahan, boleh tak dia communicate. Maksud communicate tu boleh tak berkomunikasi, dua hal itu adalah skill-skill penting lah untuk dia nak pergi sekolah ni. Tak kisahlah PPKI ke, sekolah biasa ke, kan kelas biasa ke, tak kisah, tapi itu adalah keperluan. Sebab bila nak belajar akademik, nak belajar membaca, nak belajar menulis, kena ada kefahaman bahasa. Kena tahu untuk follow arahan, kena tahu attention ataupun kena ada fokus cikgu tengah mengajar kat depan, cikgu bagi arahan apa.
So itu adalah asas. So yang lain-lain tu mungkin juga dia perlukan contoh motor halus dia, kena tengok dari segi perkembangan motor halus, motor kasar. Motor halus tu macam penggunaan jari-jari dia untuk menulis ke, untuk menconteng, untuk mewarna. Kan itu yang level sekolah lah. Tapi kalau yang lebih kecil, kita tak adalah tengok yang sedetail itu. And then toilet train, kan dah free diapers ke belum, dah boleh toilet train ke belum, makan boleh tak makan sendiri, boleh tak buka seluar sendiri, pakai sendiri, dari segi pengurusan diri. Jadi kalau dekat contohlah, even dekat of course dekat sekolah ataupun dekat PPKI ada cikgu yang membantu, ada pembantu semua kan, yang untuk membantu anak-anak ni nak buat makan kan, tapi better kita tengok make sure supaya asas tu ada. Bukanlah kita nak kata kena excellent semua dah kenal semua huruf, dah boleh baca. Tak adalah sampai ke level itu, sebab kalau anak yang ada masalah pembelajaran, kita tengok dulu basic skill ni dah cukup ke belum. Macam pengurusan diri dia, makan, minum, boleh tak dia handle barang-barang dia sendiri, kenal tak beg dia yang mana, kasut dia mana satu. Okey, kalau dia pergi toilet, okey tak boleh tak pergi toilet sendiri, boleh tak pakai seluar balik sendiri. Ataupun and then dari sudut kefahaman dari sudut tu maksudnya at least dia boleh maksudnya follow cikgu bagi arahan tu, boleh buat aktiviti. Tak ada, mungkin bukan yang complicated sangat, mungkin boleh buat aktiviti yang simple, boleh duduk dan boleh tahu apa yang cikgu cakap dengan dia, itu basic. So kalau yang itu pun masih lagi sangat susah, pengurusan diri susah, kefahaman tak ada, jadi nak pergi mana-mana pun sebenarnya PPKI ke ataupun nak pergi private school pun dia akan ada kesukaran. Maksudnya yang kena train yang itu dulu. Kalau tak ada kena train lagi. Tu maksud dia. Okay. Kalau anak speech delay, kalau tantrum patut marah ke biar? Tak kes, dia sebenarnya tantrum ni dia bukan hanya berlaku pada anak delay je. Tantrum berlaku kepada tak kisah anak delay ke, anak tak delay ke, orang dewasa pun ada tantrum. Kan. Tantrum ni maksudnya tantrum tu bermaksud tingkah laku yang menunjukkan sesuatu protes or something. Tingkah laku memukul, tingkah laku menjerit, tingkah laku bergolek, tingkah laku berguling-guling, tingkah laku menangis, itu adalah tantrum. Kan, dan tantrum ni disebabkan oleh sesuatu. Dia berlaku disebabkan oleh sesuatu. So kita kena tengok sesuatu kenapa benda tu jadi. Orang tantrum, anak-anak tantrum atas sebab yang berbeza. So ada yang tantrum mungkin sebab tak dapat benda yang dia nak. So kalau kita dah kata benda tu kita memang tak boleh bagi dekat dia dan memang dia tak akan dapat benda tu, sama ada kita bawa dia keluar daripada tempat tu, alihkan dia jauh daripada benda yang dia nak tu, ataupun tak payah bagilah, ataupun biar je lah sebab memang kita kata tak boleh. Contoh. Tapi kalau let's say dia tantrum disebabkan oleh dia takut dengan sesuatu. Dia menangis bergolek disebabkan oleh dia takut dengan sesuatu. Dia takut dengan mungkin ada bunyi kuat, dia takut dengan mungkin sesuatu, dia takut. So yang tu mungkin kita punya peranan lebih kepada kita calm down kan dia, tenangkan dia, jauhkan dia daripada benda yang dia takut, ataupun mudahkan dia untuk menerima benda yang dia takut tu. Contohlah anak takut bunyi yang kuat, vacuum contohnya kan, dia tutup telinga menangis meraung contohnya, itu tingkah laku tantrum. Tingkah laku tantrum. So dia tak suka, dia takut dengan benda tu. So kita mungkin, peranan kita mungkin lebih kepada mudahkan, bukanlah biar dia takut tu. Sebab ketakutan tak boleh dibiarkan. Kan kalau kita takut pun kita nak ada orang comfort kita. Bukan nak lari daripada ketakutan, tapi jadikan benda tu maksudnya kita kena tunjukkan dia tak ada apa, benda tu tak ada apa comfort dia. Tak ada apa, itu tunjuk tu vacuum je, macam tu fungsi dia apa, bagi dia kenal benda tu, contoh. Ataupun let's say kalau dia tantrum disebabkan oleh dia just mengada-ngada kan, anak-anak ni kan dia ada perangai yang macam ngada-ngada je ni kan, yang tu kan ngada-ngada je ni saja je, ataupun nak buat perangai. Yang tu kena tengok, kalau perlu dilayan, layan, kalau tak perlu dilayan, biarkan pun tak apa, ataupun nak divert kepada benda lain pun tak apa. Divert kepada benda lain pun tak apa. Contoh kita divert kepada benda lain, contoh pernah kan kalau anak nangis nak something, kita divert, tengok kat luar tu ada buruk, ada car lah kat sana, tengok ni mama ada ni, so kita divert the attention kepada benda lain. So dia bergantung kepada benda tu, bergantung kepada kenapa anak tantrum tu tadi, apa sebab dia. Kan, so dia tidak semestinya ada satu cara. Kalau delay tantrum kena macam ni, tak, tantrum tu berlaku pada semua kanak-kanak. Sama ada teruk ataupun tidak je beza dia. Ada anak yang memang suka tantrum lebih teruk, ada anak yang tantrum sikit-sikit je. Ada anak orang dewasa pun kadang-kadang tantrum juga kalau dia tak dapat benda dia nak kan. Tapi dalam dia tak adalah bergolek, tapi dalam mungkin dia masam muka, tak nak bercakap kan, pun tantrum juga, tingkah laku protes dia panggil.
tingkah laku untuk memprotes sesuatu. Kan. So kita kena tengok situasi dan keadaan tu macam mana. Dia nak respon tak respon tu bergantung kepada kenapalah. Apakah keperluan dia. Cuma kalau anak tantrum, jalan mudah je bagi gadget itu tak bagus. Sebab kita memberi reward pada satu behavior yang kita tak nak. Gadget tu reward lah. Gadget tu satu benda yang anak nak. Sebab itu yang saya perasan bila anak tantrum menangis, kita akan lebih selesa bagi gadget sebab kita nak suruh dia diam. Kita nak suruh dia bertenang katanya dengan gadget tu. Bertenang dengan gadget. Tapi gadget tu adalah satu benda yang anak suka. Dia adalah rewards. So kalau anak tantrum, kita bagi gadget, maksudnya kita tengah bagi rewards pada satu tingkah laku yang negatif. Tantrum tu, tingkah laku negatif. Kita tengah rewards that behavior. Kita memberi rewards pada behavior negatif. Jadi behavior tu akan keep berulang banyak kali sebab dia dapat reward apa yang dia nak. Kan? So, pandailah. Okay. What would you suggest for 6 years old autistic boy? Okay. Yang ini kena kalau autistic boy. Okay lah. Kalau autistic tak kisah umur berapa. Alright. So, kalau 6 years old quite agak besar lah. Jadi, kena tengok keperluan asas kemahiran asas ni dia dah ada ke belum. Okay. Because kalau autistic ni dia akan selalunya. Okay. Most of autistic punya kanak-kanak autistik akan ada masalah pada yang pertama pada behavior dia. Okay. Behavior pengurusan diri. Pengurusan asas makan, minum, dari segi makan boleh tak makan pelbagai tekstur makanan dia, and then dari sudut pengurusan diri boleh tak dia pakai yang asas tadi ni, boleh ke tak buat, dia berbalik kepada yang itu. Kalau 6 years old supposedly memang dah banyak kemahiran yang patut dah boleh buat sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, pengurusan diri, objek sendiri, beg sendiri, baju sendiri semua dah kenal, even communication dua hala. Okay, komunikasi dua hala language sepatutnya dah establish lah, tapi kalau for 6 tahun, kalau masih lagi susah untuk berkomunikasi contohnya 6 tahun autistik susah nak berkomunikasi, masih lagi susah nak berkomunikasi dua hala, kena polish dekat situ. So communication tidak semestinya verbal. Ada anak autism yang dia tak verbal, maksudnya dia non-verbal ataupun verbal dia sangat kurang. Jadi latihan komunikasi tu kena mix lah. Mungkin ada verbal, mungkin ada juga kita menggunakan gambar, kita menggunakan another method of communication. Cara lain untuk dia berkomunikasi. Kalau kata verbal susah nak pergi, kita tengok cara lain. Pakai gambar ke, pakai high technology punya communication ke, tapi dia kena adalah kefahaman bahasa tadi tu, dia kena tahu macam mana nak guna. Kalau macam kita kan, kalau kita tak boleh nak bercakap, kita texting, kita text itu pun salah satu cara berkomunikasi. Tapi bila kita nak text, kita kena tahu apa yang kita nak cakap, kita kena tahu fungsi untuk apa, bertanya ke apa. So yang tu kena ajar dulu, the basic kita panggil sebagai kemahiran social communication ataupun pragmatic skill. Jadi itu asas. Dan baru kita cerita pasal akademik. Kalau asas tu masih tak kukuh, masuk akademik dia sangat struggle nanti. Okay. Anak tahun 9 dengar dia sebut nak shushu sebelum ni. Okay lah tu dah boleh combine. Dah boleh combine okay. So tambah je lagi. Alright. Okay, anak dah 5 tahun dah masih tunjuk barang. Kalau nak bila tanya ni apa dia jawab tapi tak mau buka mulut bina ayat. Okay. So kalau boleh tunjuk, maksudnya dia boleh meminta. Ada komunikasi dua hala tu ada. Okay, cuma yang ini kena tengok. Okay, kena tengok adakah kefahaman dia okey ke tidak, cukup tak. Malam ni saya ingat saya nak buat satu live berkenaan vocab. Okay, vocab malam ni. Pukul, tengoklah malam ni ataupun malam esok. Okay, berkenaan vocab. Maksudnya apa yang anak perlu ada. Vocab apa dan berapa banyak. Okay, sebab untuk menentukan kanak-kanak tu boleh bercakap dengan banyak, buat ayat dengan panjang adalah vocab dia. Vocab dia. Berapa banyak dia faham, berapa banyak yang dia boleh sebut, berapa banyak. Okay, so kena tengok dari sudut itu. So kalau let's say contoh 5 tahun masih tunjuk-tunjuk barang. Kan kalau kita tanya ni apa, dia banyak mungkin dia kenal. Okay, dia kenal, dia menjawab soalan kita, dia kenal benda tu. Okay, tapi kalau nak meminta, itu proses lain, itu proses komunikasi. Meminta, memberitahu, itu adalah proses komunikasi. So kalau let's say anak masih menunjuk-nunjuk, tapi kalau let's say dia boleh cakap, ada certain perkataan dia boleh cakap, tapi dia kebanyakan masa dia menunjuk. Maksudnya dia meminta dengan menunjuk. Yang itu isu dia mungkin lebih kepada vocab dia sangat sedikit. Vocab dia sedikit. Nak bina ayat kena ada minimum 50
ke atas, 70 ke atas untuk dia start bina ayat. Maksudnya perkataan sepatah-sepatah ataupun single words tu nak kena ada dalam 50 ke 70 tu minimum. Yang dia dah boleh sebut baru dia akan start bina ayat. Dia macam tu, dia ada rules. Nak bina ayat dia ada peraturan vocab dia. Kalau tak cukup tak boleh nak buat. Tak cukup. Kan vocab sikit. Kita ada dalam 10 vocab je. Macam mana nak sembang bahasa yang kita tak tahu. Kita tahulah ada sang lahir sikit. Contohlah kan. Maksudnya vocab kita sikit. Kalau kita belajar bahasa lain pun, kalau kata kita hanya tahu adalah 5 patah perkataan. Contoh kita nak belajar bahasa Arab. Ataupun saya nak cakap bahasa Jawa. Okay, saya nak bersembang dalam bahasa Jawa. Tapi yang saya tahu si ciloro tu lupa 4 je. Ada 4 je. Kan wes mangap apa orang tu je saya tahu. Tu pun saya belajar. Kan makan mangan kalau Jawa lah kan. Tu saya belajar daripada orang Jawa lah, kakak saya Jawa. Saya bukan orang Jawa. Okay. So masa itu je saya tahu adalah dalam 10 perkataan bahasa Jawa. Definitely saya tak akan boleh bina ayat yang panjang dan bersembang dengan orang bahasa Jawa sebab vocab saya sikit je. Sangat sikit. Kan jadi saya perlu belajar lebih banyak. Tambah kefahaman, tambah lagi perkataan yang saya tahu dalam bahasa tu baru boleh nak buat ayat. So sama juga proses anak-anak belajar bercakap tu macam tu. Tak kisah umur dia berapa tapi kita kena tengok yang itu. Right. Okay. Anak setahun 3 bulan faham arahan tapi guna bahasa dia. Kadang dengan belakang je. Okay. Setahun 3 bulan kalau dah boleh bercakap, dah ada perkataan yang kita faham. Okay. Walaupun sebutan dia salah tapi kita faham. Tu beza tau. Kita faham dengan kita tak faham tu beza. Sebab kalau anak kan contohlah, kadang kita faham dia sebut. Walaupun sebutan dia tak betul tapi kita faham itu perkataan dia. Sebab dia guna pada masa dan sesuai, objek yang sesuai dia guna pada satu benda yang sebab kita tahu dia maksudkan benda tu. So itu dikira sebagai vocab. Sebutan tak jelas itu adalah proses nak betulkan sebutan. Itu lain, itu development dia lain. Dia bukan cakap-cakap terus elok. Tak ada. Okay. So kalau tahun 3, kalau dah ada perkataan bermakna okey. Okey, dan kalau dia ada bahasa sendiri pun masih lagi okey. Tapi nak kena tengok dia ada tak perkataan bermakna. Bahasa sendiri tu is a development sebab anak tengah belajar nak berkomunikasi. Dia tengah tengok kita bercakap. Tengah tengok. Dan cuba nak tiru tapi vocab dia sikit. So dia cuba nak tiru kita cakap jadilah bunyi bahasa alien dia tu. Alright. Tapi apa yang kita nak tengok sekarang adalah nak menentukan dia delay atau tak delay adalah kita nak tengok vocab dia dah ada ke belum. Maksudnya dia dah sebut tak perkataan-perkataan yang contoh dengan bunyi belakang je. Bola jadi bar je contohnya. Kan bola jadi bar. Kita sebut bola, ball. Dia bar. Okey. Ataupun kita sebut perkataan contohnya makan jadi kan. Contoh nak susu jadi cu je. Susu. Cu. Contoh dia sebut belakang je. Itu pun dan setiap kali susu dia sebut itu dikira sebagai perkataan walaupun sebutan tak betul. Sebab dia ada makna. Bunyi tu ada makna. So kalau ada makna kira sebagai perkataan. So kalau soal 3 dah ada perkataan dalam satu ke bawah, 1 ke 6 perkataan dan 5 perkataan pun dah okey dah. Okay, 1 ke 5 perkataan tu dah okey dah. Bahasa sendiri tu akan berkurang bila bahasa yang bermakna bertambah. Dia macam tu. Anak 2 tahun 3 boleh main, boleh faham, ajak mandi, makan sendiri, boleh tapi cakap baru few words, eye contact kurang. Mau tu delay atau autism? Delay je autism kan? Senang diagnose. Semua anak delay autism. Okay, nak diagnose autism ni satu benda yang susah tau. Dia bukan semudah, okay anak tak pandai main autism. Anak ni kurang contact lah autism. Ni lawak cakap lah autism ni. Tak adalah semudah itu. Nak diagnose tu tak ada semudah itu. Sebab dia perlu ada gabungan ciri yang banyak. Gabungan. Dia bukan satu ciri dah jadi autism. Okay, dia gabungan ciri. Okay, contoh gabungan dia kena ada dalam dia ada assessment dia. Dia bukannya kena self. Anda tengok okay dalam ada 10 katalah kalau anda Google kan, Google dari situ dia ciri-ciri autism. Okay, anak kurang kontak, tidak boleh berkomunikasi, panggil nama tak respon, okay.
and then suka susun-susun barang. Kan dia ada list tu kan, tanda-tanda tu kan, tak aware ke apa kan contohlah. So kita tengok, oh anak kita ni suka susun barang lah, autism kot ni. Kan terus. So kena tengok juga dia susun barang yang lain okey tak, contact dia okey ke tak, kita tanya dia okey ke tak, panggil nama yang lain tu gabungan, sebab dia gabungan ciri tau, dia bukan hanya bergantung kepada satu ciri. So kalau anak tu dah boleh faham arahan, dah ada perkataan disebut, eye contact kurang, eye contact is a communication. So kena tengok juga, mungkin something distract eye contact. Eye contact can be distracted. Kita pun kadang tu duduk satu meja makan, eye contact kurang dengan orang lain. Kadang-kadang sebab kita selalu tengok phone, eye contact kita kurang. So maksudnya ada distraction. So kena tengok anak-anak kita ni pun sama. Bila dia kurang eye contact, ada tak distraction? Kenapa dia kurang? Ada tak benda tu berlaku disebabkan oleh distraction? Mungkin kat rumah contoh, kan kalau anak tengok TV, definitely dia takkan tengok kita kalau kita bercakap dengan dia. Kalau anak kita sambil tengok gadget, tengok YouTube, kalau tak delay pun dia memang takkan ada masalah untuk pusing dan tengok kita kalau kita bercakap because of the distraction. Okay, and then tengok situation juga, sebab eye contact ni is a communication. Dia bukannya setiap budak akan sama tau eye contact dia. Dan kena tengok juga ada tak dia buat eye contact pada masa yang perlu dia buat eye contact. Contoh kita bagi barang kat dia, ada tak dia tengok. Dia nak something, ada tak dia tengok dekat kita. Kita bercakap dengan dia dalam keadaan tak ada TV, tak ada gadget kat tangan dia. Dalam keadaan itu kita tunjuk barang dekat dia, dia tengok tak. So eye contact ni ada banyak. Jadi maksudnya kalau anak kurang eye contact dengan kita, kena tengok balik. Kena tengok balik adakah ada distraction lain pada masa itu. Pada masa yang tak ada distraction, okey ke tak? Kan sebab eye contact ni sometimes anak tu dia macam ni because of daripada kecil dia terlalu galit main seorang. Dia kebanyakan masa dia main seorang, dia fokus kepada dia punya mainan tu. Mainan, kalau tengah main kan dia tengah fokus pada mainan dia, sometimes dia memang tak buat eye contact. Tapi ada kalanya dia orang dengar apa yang kita cakap. Tapi kalau let's say anda tengok eye contact pun sangat kurang, panggil nama pun tak respon, bagi arahan pun macam dengar tak dengar je, tahu buat tak buat je. Faham tak faham je kan. And then perkataan pun macam sangat kurang dan dia tak boleh nak berkomunikasi dua hala. Kita nak minta pun tak reti, kita tanya pun yang basic-basic pun nak angguk geling pun tak boleh, nak tunjuk pun tak boleh. So sangat banyak skill yang kurang, yang tu better check lah for the autism punya sign. Tapi kalau let's say nampak macam okey, lambat bercakap tapi main okey, eye contact pun adalah, walaupun tak adalah nak kata teruk sangat, tak adalah bagus sangat, tapi kalau let's say kita bercakap dengan dia, dia respon je. Kalau nak minta sesuatu, okey boleh minta, dia tunjuk something, tarik tangan. Maksudnya communication tu ada. Yang tu mungkinlah bukan autism tapi mungkin sebab lain. Tak bercakap ni banyak tau, berderet kalau saya senaraikan sebab dia. Dan bukan semua yang tak bercakap ni autism, bukan. Dan bukan yang lain tu tak bahaya, bahaya juga. Sama bahaya dengan autism dia. Tapi dia banyak, tapi cuma mungkin tidak didedahkan, orang tak tahu kan. So tak adalah semudah kalau tak bercakap sama ada delay saja atau autism. Dia bukan dua option tu saja, tak. Option dia sangat banyak. Okay, option lain sangat banyak, maksudnya kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Jadi better kalau nak tahu lebih lanjut, kena check lah, jumpa speech therapist yang berdekatan kat mana-mana yang berdekatan anda lah. Kan, so boleh check dengan lebih detail. Okay. Tapi 2 tahun 3 bulan patut dah boleh buat ayat lah. Mungkin vocab kurang, kena tengok ada distraction tak, ada tak masalah pada development vocab dia. Okay, kenapa nak suka cubit? Ini susah nak jawab ni. Kena tengok anak ni, kena tengok persekitaran tau. Dia kena tengok persekitaran. Persekitaran ni maksud saya bukan hanya dekat rumah. Kalau anak pergi tadika, pergi taska, ada tak maksudnya didedahkan dengan, sebab anak tu dia buat sesuatu disebabkan oleh dia belajar benda tu sambut, ataupun dia tahu bila dia buat benda tu dia dapat something. Contoh kan, contohlah kan, ada anak yang mungkin dia suka pukul. Kalau nak something dia pukul, sebab bila dia pukul dia dapat benda dia nak. Sebab dia bukannya tahu benda tu salah, benda tu buat orang sakit, dia just tak tahu benda tu. Dia tahu aku buat benda ni aku dapat ni. Cause and effect. Aku buat benda ni aku dapat ini. Kalau aku nak marah, ini cara dia. Kan dia tahu kalau aku nak marah, ini cara dia. So mungkin dia pernah tengok ke, mungkin dia pernah mengalami ke kan, di situasi tertentu yang bila orang nak marah dia kena cubit. Contohlah. Kita tak tahu the situation. So kena tengok the environment. How human ataupun macam mana seseorang manusia, sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa, to behave
Kan apa yang kita buat adalah sebenarnya dipengaruhi oleh kita punya persekitaran dan juga kita punya pengalaman. So setiap orang, setiap kanak-kanak, setiap orang dewasa pengalaman dia tak sama, persekitaran dia tak sama. Jadi kena tengok balik. Dia tak sama, tak adalah anak cubit-cubit sebab masalah ni, tak ada. Okay, so kena tengok. Ada tak kat rumah pernah tak kita cubit dia ke? So dia cubit kita balik. Bila nak marah dia cubit sebab dia tahu kalau itu cara untuk melepaskan marah. Contoh, bagi dia mungkin dia tafsirkan benda tu sebegitu. Okay. Alright, bagaimana nak rangsang wakil anak? Banyakkan bagi tahu, kurang tanya, kurang bagi arahan. Itu je. Itu cara merangsang yang paling simple. Banyakkan bagi tahu everything yang kita buat, everything kita nampak, everything kita sentuh, everything yang anak buat, everything yang anak sentuh. Just bagi tahu. Bagi tahulah. Contoh saya nak tengah ajar anda sekarang, saya nak ajar anda satu bahasa lain, bahasa Marih. Bahasa planet lain. Kan? Saya nak ajar anda bahasa ni, saya nak tambah vocab anda pada bahasa Marih. Jadi saya pun tunjuk satu benda. Ni. Kongkos. Kongkos. Tu bagi tahu. Ini saya tunjuk lagi benda lain. Ni sipu. 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 Toronto. Macam tu. Tu bagi tahu. Okay. So sekarang anda tahu nama ni dalam bahasa Marih apa. Anda tahu nama ni dalam bahasa Marih apa. Itu adalah vocab. Dalam bahasa Marih. So dalam bahasa Melayu, tukarlah kalau anda nak cakap bahasa lain, cakap je lah dengan anak apa-apa bahasa. Yang penting bagi tahu. Itu cara rangsang vocab. Cara asas je lah. Ada banyak teknik lagi. Tapi itu adalah asas. Yang memang patut wajib dibuat kalau nak tambah vocab anak. Bagi tahu. Tunjuk benda bagi tahu. Buat sesuatu bagi tahu. Kan buang, letak, masuk, ambil, letak, bagi. Setiap kali kita buat, kita bagi tahu. Bagi tahu, ini nama benda ni, ini nama objek ni, ini nama perbuatan ni, ini nama rasa ni, ini nama benda yang kita dengar. Ini nama yang kita makan ni, yang kita rasa masa mani pahit ini, inilah rasa dia. Macam tu. So just bagi tahu. Itulah banyak bercakap nama dia. Kan. Okay. Saya buat sampai pukul 2. Kita lunch hour kan pukul 2. Anak pandai cakap dah, banyak cakap di rumah. Bagus. Masalah bila pergi taska tak nak cakap. Cikgu tanya pun tak nak jawab. Dia sekadar senyum saja. Okay. So kena untuk anak yang macam ni, so kena tengok berapa lama dah dia pergi taska tu. Berapa lama. Okay, berapa lama. Ataupun kalau macam baru, masih lagi baru, contohnya baru seminggu, baru 2 minggu. Okay, observe je dulu. Sebab sometimes dia macam ni tau. Of course kita manusia ni, setiap orang dia perlukan masa untuk adapt. Kan? Setiap orang perlukan masa untuk adapt. Dan untuk kita mesra dengan orang yang kita tak kenal pun akan ambil masa juga. Semua orang sebenarnya. Ada orang yang lebih introvert, ada orang itu personality. So anak-anak ni pun sama, ada personality yang berbeza. Ada anak yang memang warm up dia lambat sikit. Tapi kalau lebih 6 bulan itu kena check. Kalau lebih 6 bulan ni, kalau kata let's say baru pergilah, baru berapa minggu. So yang itu just bagi peluang dan tengok mungkin anak tu perlukan lebih banyak masa untuk dia adapt dan juga lebih banyak masa untuk dia cuba untuk memahami what happen. Apa yang sedang berlaku ni, apa yang dia tengah hadapi. Sebab yang kena ingat lagi satu, vocab kat sekolah dengan vocab dekat rumah berbeza. Kadang-kadang anak yang kurang vocab, boleh juga menjadi sebab dia tak banyak cakap dekat sekolah ataupun sebab cara orang bercakap, cara tanya soalan, cikgu tanya soalan mungkin berbeza dengan cara kita tanya soalan kat rumah. Contoh kita tanya soalan, kita guna ayat yang berbeza. Kat sekolah cikgu guna, kalau kata kat rumah kita tanya dia, adik nak makan tak? Makan nasi ke makan apa? Contoh kita tanya macam tu. Mungkin kat sekolah tiba-tiba mungkin cikgu guna bahasa lain ataupun cikgu guna ayat tu mungkin berbeza. Kan contoh struktur ayat berbeza. Mungkin berbeza, tak sama dengan yang kita guna kat rumah. Sebab kat rumah kita dah tahu dah yang mana satu yang dia akan respon, yang mana satu yang dia faham, yang mana satu ayat yang dia tak faham, kita dah tahu. Tapi dia bila pergi taska, bila dengan cikgu pun tak tahu mana satu yang dia faham. Cikgu expect dia akan faham banyak perkataan. Tapi end up anak tu sebenarnya mungkin tak faham the sentence yang cikgu sebut tu mungkin berbeza dengan yang kita buat kat rumah. Itu salah satu sebab. Kan dari segi kefahaman. Itu satu. Yang kedua, mungkin disebabkan oleh saya kata tadi tu dalam adaptation period. Tapi kalau yang ketiga, kalau anak tu tadi masih begitu, maksudnya dari segi bahasa tak ada masalah. Contohnya development bahasa anak ni tadi, kalau check
memang mengikut yang sepatutnya. Contoh katalah anak 3 tahun, okey memang dah boleh buat ayat dah 3 patah dan lebih. Dah boleh, maksudnya kita tanya soalan kat rumah pun memang dia boleh jawab. Contoh. Tapi dekat sekolah langsung macam itulah senyap dan senyum ke kan. Kalau lebih daripada 6 bulan, yang ni mungkin disarankan untuk sama ada berjumpa dengan speech therapist ataupun berjumpa dengan child psychologist untuk kita tengok kemungkinan-kemungkinan masalah, contohnya macam selective mutism ke, macam tu. Tapi kita tak naklah terus pergi ke jam tu that conclusion. Just cuba bagi diri sedikit masa dan cuba bagi sedikit dorongan, ataupun nanti katalah masa sebelum balik tu just bagi satu dorongan untuk dia salah ataupun cakap say something dengan teacher dalam keadaan kita ada dekat situ. Contoh balik, okay bye bye teacher, oh bye teacher, buat apa something just untuk bagi dia mesra dengan teacher tu supaya dia cepat adapt tu. Kita cuba bagi dorongan ataupun kita say something dengan teacher tu di dalam keadaan kita ada. Jadi anak tu tadi maksudnya dia tak terlalu fear sebab kita ada dan ada teacher tu kat situ dan dia nampak kita bercakap dengan teacher, kita mesra dengan teacher tu, so dia pun mungkin akan rasa lebih mesra dengan teacher tadi tu. Sebab dia nampak kita pun okey je, tak takut pun okey je dengan teacher. Cakap je bila teacher tanya, contoh. Kan. Macam mana nanti kan anak gigit orang, cikgu pun digigit. So anak yang menggigit ni kena tengok juga tau. Maksudnya kenapa dia menggigit tau. Sebab sama ada dia ada anak yang menggigit disebabkan oleh protes tadi tu. Behavior lah kita panggil lah, dia nak protes, dia nak marah, dia melahirkan rasa marah dia dengan menggigit. Dia nak marah, dia gigit. Sebab dia tahu bila gigit tu itu cara dia nak lepaskan marah dia. Itu satu. Okay, ataupun yang kedua sebabkan kena tengok juga adakah dia menggigit tu disebabkan oleh dia suka-suka gigit. Sensory, lebih kepada sensory. Kalau sensory yang ni kena jumpa OT lah untuk check. Okay, occupational therapist untuk check on dia punya sensory lah. Tapi kalau let's say dia menggigit sebab marah. Dia tak dapat barang, kita kata dia nak barang something, kita kata tak boleh, dia nak marah, so dia gigit. Ataupun dia nak something, kita tak bagi, dia gigit. Maksudnya lebih kepada dia nak melahirkan rasa marah ataupun dia nak protes. Iaitu lebih kepada behavior. Yang ini biasanya sama ada memang perlu ditegur, marah, kena tunjukkanlah marah tu macam mana muka tu. No, anda boleh say no. Dia bukan sampai tak boleh marah tau. Tapi janganlah kita pukul dia balik, sebab kalau kita pukul dia balik, dia tidak menyelesaikan masalah. Ada jugalah, pernah juga OT lah, pernah ajar. Sama ada kalau gigit, kan kalau let's say ada setengah anak ni dia tak faham benda tu sakit. Benda tu sakit sebab dia seronok menggigit tu, dia rasa puas. Kan. Macam tu kita boleh pegang tangan dia gigit sikit. Tak boleh, sakit. No, katakan. So muka tu kenalah muka yang memang tak boleh. Muka yang serius kan. Ataupun dia buat benda tu because of sometimes anak rasa benda tu membuatkan orang suka. Dia gigit nanti, hey, gigit cicit sakit lah. Macam tak marah pun. Kita pun respon, gigit mama sakit lah. Macam tu je kan, macam seronok pula. Nampak gaya macam tak marah sangat, nampak macam seronok. So kalau nampak macam seronok, anak memang akan buat lagi. Kan, so kalau rasa nak tegur tu macam nak marah masa dia gigit tu. Masa dia gigit, no, sakit. Ni sakit, maksudnya muka tu memang kena memek muka yang marah lah. Yang kita nak bagi tahu tak boleh, benda tu tak boleh. Kan, so dia tak ada, it's a behavior. Kan, it's a behavior. Tapi kalau isu yang berkaitan sensory ke apa, yang tu different story lah. Itu kena jumpa dengan occupational therapist lah untuk check kan. Tapi kalau yang lebih kepada behavior ni, more on management, kita nak bagi tahu dia benda tu tak boleh. Benda tu macamnya sakit, tak boleh buat benda ni. So kalau buat memang ada consequence je. Dia sebenarnya budak-budak ni dia belajar apa yang dia buat, apa consequence je. Apa yang dia buat, apa consequence je. So kalau dia rasa consequence tu menarik bagi dia nak akan repeat benda tu banyak kali. Kan. Anak dah pergi playgroup macam kurang fine motor skill. Okay, fine motor skill ni banyakkan aktiviti yang melibatkan tangan. Fine motor skill dia ada dua. Okay. Ini secara asas lah. Anak detail ni occupational therapist yang akan buat. Tapi secara asas ni kita, biasanya untuk fine motor skill kita akan tengok yang pertama sekali adalah koordinasi dan yang kedua adalah strength ataupun kekuatan. Koordinasi macam mana kita menggunakan jari-jari kita ni. So banyakkanlah buat latihan yang macam pegang guna jari, guna tripod, guna jari.
kan guna tripod, masuk ambil shilling, masukkan dalam bekas ke, benda kutip, benda yang halus kat atas lantai masuk dalam bekas ke, itu adalah latihan fine motor. Kan masukkan tali kat dalam lubang ke, masukkan benda halus kat dalam botol ke, kan yang very fine lah. Tapi awal-awal dia kalau jari pun tak pandai guna, ajar pakai jari dulu, ambil guna jari macam mana, pegang tangan dia dan buatkan. Itu dari segi coordination. Yang kedua dari segi strength ataupun kekuatan. Kekuatan ni maksudnya aktiviti tu kena ada daya tekanan untuk kita latih kekuatan. Contohnya macam main play-doh, kan kita tekan-tekan play-doh tu kan pakai jari kan, dia ada daya kita menekan tu. Itu adalah untuk strengthen dia, untuk kekuatan lah, untuk kita improve the muscle punya strength. Sebab fine motor dia kena ada strength dan coordination. Kalau strength tak ada, koordinasi ada, tak boleh juga, tak cantik juga. Kena, kalau strength okey tapi coordination tak bagus, tak cantik juga. Contohnya macam tu. Okay. Anything yang melibatkan satu macam main play-doh, ramas-ramas play-doh, main pasir ke cedok, ataupun angkat pegang benda yang besar, yang berat. Contohnya sebab dia memerlukan strength kan, angkat benda yang berat ke, pegang benda yang agak berat, memerlukan daya. Anything yang memerlukan daya, anything yang memerlukan strength, itu adalah untuk improve dia punya strength. Anything lah, apa-apa yang anda rasa boleh ni, angkat benda yang buatlah apa-apa aktiviti pun, yang asalkan ada dua ni tadi untuk fine motor, coordination, strength. Okay. Apa-apa aktiviti pun boleh. Tu boleh je Google je fine motor skill aktiviti yang berlambak keluar je lagi. Banyakkan buat aktiviti tu. Okay. Anak suka marah, nak hampas barang. Yang kalau macam mengamuk, tantrum, yang ini adalah lebih kepada kena tengok ada behaviour lah. Behaviour. Macam mana nak kawal anak suka buat sesuatu yang mendatangkan kita nak marah dia atau dia sengaja nak dapatkan attention. So kalau macam ni kena bagi lebih banyak attention kat dia. Budak-budak tak kisah, dia sebenarnya budak yang tak delay pun dia akan buat benda tu. Dia buat something just untuk attract kita punya attention. Sebab sometimes dia rasa attention tu dia perlu ada. Dia perlu dapat the attention. Sometimes that's why kalau yang macam ni, apa yang saya selalu sarankan adalah ignore behaviour yang negatif, rewards behaviour yang positif. Kita bagi attention pada perbuatan positif yang dia buat. Sebab kita ni kadang-kadang bila anak tu buat salah baru kita tegur, betul tak? Bila anak tu buat something yang kita nak tak boleh baru kita cakap dengan dia. Kalau dia buat benda lain yang macam kebiasaan, benda yang bagus benda tu. Contoh dia main dengan bagus, dia letak barang dalam bekas mainan dia. Benda tu dah everyday, mungkin dia buat setiap hari, tapi kita tak rewards je, kita tak tegur pun benda tu. Tapi kita always tegur bila dia buat something wrong. So anak-anak ni dia akan keep buat something wrong because dia dapat reward. The attention is reward. Attention adalah rewards untuk kanak-kanak. So kita bagi reward pada behaviour dia yang negatif. So of course dia akan ulang benda tu. Tak kisah ni untuk semua tau, untuk anak yang tak kisahlah ada autism ke tak ada autism ke, speech delay ke tak speech delay ke. Attention adalah rewards. Anak-anak sangat suka attention, bukan anak-anak je. Orang dewasa pun suka attention kan. Sometimes orang dewasa pun ada buat benda yang negatif sebab nak pakai attention. Ada kan, walaupun benda tu tak elok tapi dia buat juga sebab because of the attention. Attention adalah rewards. Okay. So untuk anak-anak pun sama. So apa yang anda perlu buat adalah bila dia buat benda yang positif, yang itu yang tegur, tukar. Kita tegur benda yang positif. Contoh dia hanya ambil, mungkin everyday dia dah buat benda ni tapi kita tak tegur, everyday dia dah buat. Contoh baju dia lepas dia ambil tu, dia baju dia letak dalam bakul. It's a good thing. Kena puji. Kena cakap, bagus lah dia tak nak bakul. Kalau boleh cakap hari-hari, cakap hari-hari. That's the attention kita bagi. Contoh kalau dia tengah main, dia tengah susun buat, katalah dia tengah susun puzzle, buat macam, wah cantik lah puzzle. It's a good thing yang dia tengah buat. Dia buat dengan baik, dia main dengan betul. Puji dia. Tegur. Tak puji pun tegur. Wah adik pasang Lego lah. Cantik lah. Tinggi lah. Lego ni tinggi. So kita give attention pada benda yang sepatutnya yang positif. So dia akan ulang benda yang positif tu banyak. Kalau kita keep focus, give attention pada benda yang negatif, behavior yang dia negatif, dia akan ulang benda tu sebab dia dapat attention dengan buat benda negatif. Dia dapat rewards dengan dia buat benda yang negatif.
Saja. Saja saja buat. Because of dia nak benda tu. So boleh ignore, just tukar. Maksudnya attention tu kita bagi, tapi kita bagi pada benda yang banyakkan fokus kepada benda positif yang anak buat dan tegur. Benda yang negatif dia buat, dia boleh ignore. Ignore buat macam tak nampak, buat tak tahu, tak nampak, dia akan stop. Tapi kena banyak kali lah. Kan everyday dia buat, just ignore. Kalau tak payah marah pun tak payah. Just tak payah cakap apa-apa, just tengok ke lain. Buat macam tak nampak, benda tu tak ada, tak wujud. Tak nampak. Just buat macam tu. Tapi kalau anak buat something positif, you kena really, mata tu kena cepat. Respon kena cepat. Nampak dia letak barang dalam bekas dia, wah, bagus lah adik kemas barang. Puji, sebut benda tu. That's the kind of attention yang kita patut bagilah. Just change the way kita rewards. Kan, attention is a reward pada kanak-kanak. Kena ingat tu. Anak saya hantar je sekolah join anak normal. Dekat Jengka tiada orang. Okey. Tak apa puan. Kan kalau kata let's say boleh hantar tadika yang biasa, taska yang biasa, bukan EIP ke apa. Let's say cikgu kat situ boleh handle, tak apa, tak ada masalah. Tapi penting untuk explain dekat cikgu. Let's say kalau anak ada masalah ni, katalah attention dia kurang, dia bercakap lambat, just explain dekat teacher dekat situ. Bagi tahu the real situation dia macam mana. Then tanya, maksudnya boleh tak cikgu tu handle? Let's say kalau, sebab ada banyak kes juga yang kena reject daripada tadika, kena reject disebabkan oleh anak ni tadi mungkin fokus dia terlalu aktif sangat sampai cikgu tak reti nak control. Because kalau yang hyperactive ke apa tu, kadang-kadang cikgu biasa tak boleh control because of yang tu dia kena ada different knowledge untuk control macam mana. Tak boleh nak expect semua cikgu reti nak control anak-anak yang sebegini. Sebab yang tu dia perlukan another knowledge. Okay, dia perlukan knowledge yang berbeza. Jadi kalau let's say anak tu tadi okay, behavior okay, biasanya bila kita ajak buat aktiviti pun boleh, cuma bercakap kurang, biasanya cikgu akan terima. Yang selalu yang kena reject ni selalu yang tak boleh nak follow arahan, yang suka mengamuk, yang tu biasa kena reject. Yang terlalu tak boleh duduk diam, yang memang cikgu tak boleh nak control. So kalau cikgu tak boleh nak control, of course cikgu tu pun akan cakap lah yang dia tak boleh nak control, kena hantar tempat lain. Kena faham lah itu, bukan saja reject, tapi because of memang perlukan another knowledge untuk handle anak sebegini. So kalau let's say sekolah tu okey untuk terima, tak apalah. Yang penting seterusnya pun belajar. Kalau ada knowledge tertentu yang perlu di-apply, yang mungkin kat sekolah tak nak bagi, yang tu pun belajar dan buat dengan anak kat rumah pun boleh, either way. Kan mungkin pergi sekolah tu lebih kepada nak belajar berinteraction, belajar bersosial, belajar take turn, belajar tengok kawan-kawan buat apa. Kan, so tapi bila kita nak tambah bahasa secara intensif pada anak ni tadi, mungkin kat rumah kita boleh buat banyak aktiviti dengan dia, boleh banyak bercakap dengan dia, bersembang, so dia dapat dua-dua. Okey juga. So dia bergantung. So apa yang ada tu kita guna semaksimum mungkin lah. Nak tunggu ada tak tahu bila nak ada kan. So apa yang kita boleh buat, apa yang kita ada kat tangan sekarang, just buat benda tu sebaik mungkin. Al-Baghdadi. Okay. Okay, last. Pukul 2 dah ni, dah lebih lunch hour. Okay, sekejap. Saya akan baca balik anda punya soalan-soalan ni. Nanti saya akan buatlah topik-topik apa yang saya perlu buat untuk discuss isu-isu yang anda utarakan dekat sini. Okay. 2 tahun sebulan nampak improvement, nampak sebut panggil ibu nak nyam-nyam tapi perkataan macam makan tak sebut lagi. Tak apa, bagi tahu je, nak nyam-nyam makan, adik nak makan, just bagi tahu. Okay, bagi tahu je. Two-way communication, okay, pelat. Okay, pelat ni, untuk pelat, salient kini dah. Okay, untuk pelat, sebenarnya untuk pelat dia ada perkembangan dia tersendiri tau. Dia tak ada, dia bukannya kalau anak tu bercakap dia terus okey tak. Untuk pelat dia ada perkembangan tersendiri. Tapi kalau untuk anak anda yang berusia 3 tahun ke bawah, okay, 3 tahun ke bawah, masih pelat, biasanya okey je.
Maksudnya yang ini kita tak boleh nak cakap okey memang ada masalah, tak, belum, sebab dia punya organ pertuturan ni dia belum matang sepenuhnya lagi, dan of course akan ada kesalahan-kesalahan koordinasi dia panggil. Koordinasi, sebab nak gerak, nak cakap ni dia koordinasi dia banyak tau. Cuba kalau kita cakap bahasa lain berbelit lidah kan. Contohlah koordinasi contoh macam sebab contoh macam saya kita dah daripada kecil cakap bahasa Melayu. Macam saya sendiri daripada kecil cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu jarang pakai. So kalau nak cakap bahasa Melayu ni tak ada masalah koordinasi, because of benda tu everyday saya buat, setiap hari saya buat. Kan di koordinasi dah bagus dah untuk bunyi-bunyi bahasa Melayu. Tapi cuba suruh saya cakap bahasa Inggeris sepenuhnya, cakap satu dua perkataan tu okey lah nak sebut. Tapi ada perkataan bahasa Inggeris sebab kita punya koordinasi pergerakan kita tak biasa buat, dan saya pun jenis yang memang jarang cakap English, kadang-kadang je, itu pun kalau terpaksa. Kan? So bila nak ada perkataan tertentu rasa bergulung lidah nak sebut, berbelit lidah nak sebut kan, itulah berbelit lidah tu koordinasi. So, sama juga dengan anak ni, dia tengah belajar nak bercakap, of course dia berbelit lidah nak cakap bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu pun adalah bahasa baru bagi dia, berbelit lidah ni nak bercakap. Especially kalau yang delay lagi lah kan, yang delay pun sama, maksudnya dia start lambat, of course proses nak bercakap tu berbelit lidah dululah. Jadi anda kena tengok, katalah let's say anak tu memang bercakap dari segi sudut bercakap, pasal dia ikut umur dia. Contoh umur setahun lebih dah bercakap dah, vocab dia pun banyak. Tapi sebutan pelat, kalau bawah 3 tahun, pelat okey je. Tapi kalau let's say untuk betulkan pelat yang betul-betul nak buat assessment, nak check detail roughly, ni yang itu biasa saya sarankan 4 tahun ke atas. Baru kita betul-betul buat treatment hanya untuk pelat. Tapi kalau lambat bercakap kena awal tau. Kalau vocab kurang yang tu kena awal. Tapi pelat lambat sikit, sebab kita nak supaya dia punya organ artikulasi ni, articulator organ pertuturan ni dia matang. So nanti kalau dah matang, patutnya dah okey koordinasi semua tu, tapi masih lagi tak okey, yang tu baru kita improve. Tapi dari sudut bahasa, vocab, ayat, yang tu kena start awal. Kalau kata anak setahun lebih nampak tak cakap, yang tu kena start awal. Setahun lebih, 2 tahun tu dia kena start dah. Tapi kalau yang pelat ni is okay. Maksudnya macam sekarang bercakap macam biasa, kita cakap macam dia betulkan sebutan dia macam biasa je. Kalau dia cakap kan, makan je kan, makan, kita highlight je bunyi yang dia hilang, dia salah sebut tu kita highlight dan sebut balik je dekat dia. Buat cara macam tu je. Tapi kalau let's say dah okay, anak dah boleh bercerita dah ni, panjang dah ayat dia ni, tapi pelat macam susah nak faham, yang tu yes, boleh pergi buat terapi, check hanya untuk pelat sahaja. Maksud kita check satu-satu pelat dia tu dan mana nak betulkan dulu bunyi-bunyi yang salah tadi tu. Biasanya 4 tahun ke atas. Biasanya. 4 tahun kan, 4 tahun susah, sometimes 5 tahun macam tu baru best lah kalau nak buat pelat. Okay, nak betulkan pelat. Okay. Kalau 4 tahun ke atas, just give because sebab saya buat masuk baju belakang. Yes, betul Puan Nadira. Reward behavior yang positif. Betul Puan Irna punya pendapat ni. Okay, pergi ke KK, jumpa sendiri doktor, jumpa sendiri pakar, cakap depan-depan dan baru. Sebab sometimes kita susah nak, kita berada, contohlah sometimes saya sendiri pun ada masalah untuk bercakap, kalau contohlah dengan saudara sendiri. Susah tahu sebab hubungan adik-beradik kan susah, memang susah. Even saya sendiri, walaupun saya terapis, saya tahu tentang ni, tapi kalau ada di kalangan saudara-saudara mara kan yang mengalami masa saya sendiri nak cakap saya depan-depan susah. Biasanya saya sarankan untuk jumpa orang yang dia tak kenal. Dia akan lebih dengar cakap lah berbanding orang yang dia kenal ni sebenarnya. Kan, so better sebenarnya jumpa. Terus bawa sekali, pergi sekali, duduk dan cakap dan dengar, explain kat situ, then much better. Sebab kadang-kadang kita nak cakap susah sebab kita orang yang rapat dan kenal, dia susah sikit nak explain dan susah nak diterima. Bukan semua orang boleh terima apa yang orang cakap, especially orang yang dekat. Okay. Alright. Okay, tak apa. Nanti saya tengok balik anda punya soalan lebih kurang sama je. Kan saya boleh buat satu topik. Tapi malam ni, insyaAllah malam ni ataupun nanti saya tengok balik malam ni ataupun malam esok, saya akan buat live berkenaan topik vocabulary, berapa banyak kena ada, apa vocab yang kena ada, jenis-jenis dia, untuk memastikan anak ni tadi boleh berkomunikasi dengan baik. Alright, so vocab.
the core is vocabulary. Kalau nak bercakap ni, anak-anak sekarang ni kekurangan, banyak yang kurang vocab sebenarnya. Isu dia kurang vocab. Disebabkan oleh terlalu banyak gangguan-gangguan sekeliling, dia tak boleh nak fokus untuk belajar vocab dengan mencukupi. Dan kita pun mungkin lifestyle juga. Okay, mungkin lifestyle kita sekarang masing-masing terkejar-kejar, terbusy sana sini, tak sempat nak luangkan banyak masa nak bersembang dan bercakap dengan anak pun salah satu faktor kenapa vocab anak ni tadi pun kurang juga. So definitely saya tengok rata-rata banyak kes sebenarnya isu vocab yang tak mencukupi. Okay. Alright. So tak apa, nanti kita tengok balik. Dulu cakap, sekarang tak nak cakap. Kena tengok ada tak regression dia panggil. Okay, regress. Okay, regress ni maksudnya anak tu skill je tiba-tiba berkurang dan hilang. Ada skill yang ada lagi, ada skill. Ada setengah anak tu dia regress daripada dah start bercakap, tiba-tiba kurang bercakap tu hilang, tiba-tiba attention dia kurang, contact kurang, panggil nama tak respon, dulu okey. Lepas tu dia start hilang sikit. Yang itu better sebenarnya pergi terus jumpa doktor ataupun jumpa dengan pakar kanak-kanak ke, just untuk check on dia punya autism punya traits. Kalau yang hilang tu lah. Tapi kalau let's say anak tu pernah lah cakap sekali je lah. Tapi lepas tu tak cakap. Kalau sikit sangat, yang ini just cuba bagi lebih banyak vocab. Sebab sometimes benda tu boleh, kalau dah dapat pun skill tu boleh hilang. Even perkataan yang nak dapat pun sometimes dia boleh lupa. So kena keep bagi dan lagi. Okay. Alright. Okay, so nantilah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi seterusnya. Okay, alright, so sebelum tu bagi siapa yang berminat nak join seminar nak cakap nanti bulan Februari. Pendaftaran dah dibuka. Okay, so anda boleh je mendaftar secara online pada link yang diletakkan kat bawah. Okay, kat bahagian komen tu ada link. So boleh je terus mendaftar dekat situ. Yang ini bagi siapa yang nak belajar lebih banyak, sebab yang ni saya fokus kepada formula untuk dapatkan 50 perkataan pertama anak. NAC, 50 perkataan pertama anak. Especially bagi anak yang dah 2 tahun ke atas tapi belum ada 50 perkataan pun. Yang ini fokus saya. Kalau dah boleh bercerita itu nak join boleh, tapi saya tak sarankan sangat. Kan kalau anak yang dah boleh bercerita lah. Sebab yang tu totally different teknik, totally different cara mengajar dia berbanding anak yang baru kita nak develop vocab dia. Okay, so kalau anak yang 2 tahun ke atas masih belum ada 50 perkataan, yang ini adalah saya sarankan untuk join seminar nak cakap ni. Sebab ini saya really fokus untuk give the formula untuk dapatkan 50 perkataan pertama. Alright, so boleh je klik yang diberikan dan boleh mendaftar terus secara online. Okay, kita jumpa lagi nanti insyaAllah dalam sesi-sesi seterusnya. Malam ni kalau sempat saya bercerita tentang vocab dan macam mana nak improve on vocabulary. Okay. Alright, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.